Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirah Nabila binti Saski, Nometrik I1830329. Jadi hari ini saya dan rakan saya ingin berkongsikan satu filem yang kumpulan kami pilih berusulkan Islamik yang berjudul Iqra My Universe. Terdapat berbagai pengajaran, nilai-nilai murni dalam filem ini. Sama ada nilai baik, nilai buruk yang dapat kami kongsikan kepada anda semua. Jadi, ada beberapa bahagian yang saya akan ceritakan, iaitu dari segi siapa pengarahnya, siapa watak utamanya, siapa watak-watak yang lain, sinopsis dan sebagainya. So, here we go! Sebagai astronom, Opa menghabiskan lebih dari setengah hidupnya untuk mengamati benda-benda langit. Kata Opa, karena alam semesta ini luas banget, umur manusia nggak akan cukup untuk mengungkap misterinya. Opa bilang gitu, aku malah makin penasaran. Apakah satu saat nanti manusia akan tinggal di planet lain? Para ilmuwan meramalkan sumber daya di bumi akan habis. Demi kelangsungan hidup manusia, kita harus cari planet lain untuk tinggal. Aku mau tahu, kita bisa pindah kemana ya? Dan untuk menjawabnya, aku harus jadi astronot. Pertama, cerita ini merupakan filem bergenre drama agama yang ditayangkan perdana pada tahun 2019. Penerbit bagi filem ini adalah Iqbal Al-Fajri, iaitu merupakan penerbit bagi filem yang pertama beliau, iaitu Iqra Petualang Meraih Bintang yang ditayang pada tahun 2017. Waktu itu, watak utama masih kecil, hasil tercipta daripada Bumi Persidi. Filem ini juga didedikasikan untuk Prof. Dr. Partiwi Sudarmono, PhD. Beliau adalah astronot wanita pertama Indonesia, bahkan di Asia, dalam sejarah turut dalam projek NASA yang berencana keluar angkasa pada 1986, dekad yang lalu. Beliau pernah menjadi seorang profesor mikrobiologi di Universitas di Indonesia, Jakarta. Itu serba sedikit berkaitan dengan kejayaan beliau. Cerita ini berasal daripada Indonesia dan dibintangi oleh pelakon baru Indonesia, iaitu Aisyah Nura Dauta sebagai Akila, dan bersama beberapa pelakon lelaki dan perempuan senior yang lain seperti Chok Simbara sebagai Opa Wibowo, sebagai Atuk Akila, dan Maudi Kosanardi sebagai Puan Suraya, seorang astronaut yang ataupun angkasawan yang terkenal di Indonesia. Penggambaran ataupun lokasi bagi filem ini antaranya adalah Planetarium di Jakarta, United Kingdom, Jabatan Tengku Agung Sultanah Latifah dekat dengan Sungai Siak, National Space Centre, the London Centre Mosque Trust Limited, and the Islamic Culture Centre dan sebagainya. Kemudian kita masuk kepada watak utama, iaitu Akila, yang dibawa watak oleh Aisyah Nura Dauta, remaja yang memiliki cita-cita menjadi astronot ataupun dikenali sebagai angkasawan. Minat Akila ini pada dunia astronot dan sains adalah dari berkat datuknya, iaitu Opa Wibowo, yang dibawa watak oleh Chok Simbara. Atuk Akila ini memang berprofesor sebagai astronom ataupun dikenali sebagai ahli astronomi, dan dari beliau lah Akila boleh belajar banyak hal tentang sains. Akila juga seorang yang suka lagu Haris Day. Sampai Akila ni pernah komen dekat satu gambar Haris Day dekat satu web tu. Komen dia begini, your sound make me remember Allah all the time. Akila juga ada bagi tahu atuknya ketika atuknya di luar negara yang dia minat sangat dengan lagu Haris J, dan dia minta atuknya untuk beritahu Haris J yang lagunya yang bagus itu menjadikan dirinya ingat dekat Allah dan tak mudah putus asa. Kemudian watak seterusnya pula, Chok Simbara sebagai Opa Wibowo, iaitu menjadi datuk kepada Akila, yang sangat bijaksana, sabar dan pintar kerana beliau seorang profesor di bidang astronomi. Kadang-kadang bekerja ke luar negara untuk membuat penelitian di sana. Selain itu,
Sahabat kita kenal kalau Maudi Kossanaidi, iaitu menjadi sebagai watak Puan Suraya. Beliau juga beliau juga seorang pelakon yang luar biasa yang sudah banyak berkarya dalam banyak filem Indonesia. Jadi dalam filem ni beliau sebagai seorang tokoh antariksa ataupun luar angkasa wanita Indonesia, dan hasilkan satu buku yang berjudul Botanist in a Space. Buku itu juga menceritakan tentang rasa syukur Puan Suraya dapat menjadi sebahagian untuk melakukan penelitian kajian lapangan di luar angkasa. Terutama kepada guru saya yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Melalui buku ini, saya ingin menyampaikan rasa syukur saya dapat menjadi bagian dari dunia untuk melakukan penelitian menanam pangan di luar angkasa. Jadi, apa kaitan Puan Suraya dengan Aqila? Okey, jom kita tengok sinopsisnya. Oh, tapi kejap, sebelum tu kita tengok satu lagi watak yang boleh dikatakan boleh jadi contoh dan teladan kepada teladan yang baik kepada orang kanak-kanak di luar sana, iaitu Fauzi. Di mana dibawa watak oleh Raihan Khan, menjadi sangat inspirasi untuk anak-anak. Wataknya menjadi anak yang miskin, asal dari kampung, duduk bersama ayah dan neneknya yang jual keropok di kampung. Tapi Fauzi ni seorang yang mampu membaca Al-Quran dengan sangat luar biasa. Luar biasa kan? Fauzi juga pergi ke Jakarta dengan ayahnya, lalu ayahnya dapat kerja baru di sana. Lepas tu kena tipu pula. Kesian kan ayah dia. Sebelum kita tengok cerita tu, dalam cerita tu sebabnya Fauzi pergi Jakarta sebabnya Fauzi nak pergi temu-duga di pondok pesantren hafal Al-Quran. Fauzi nak jadi seorang hafaz dan dibantui oleh Kak Raudah dan suaminya. Kemudian kita masuk ke sinopsisnya. Suatu hari itu, Aqila melihat sebuah pengumuman pertandingan di blog di laman Facebook yang berhadiahkan dapat berkunjung ke pusat pelatihan astronot ataupun angkasawan di UK. Pilot tersebut harus menceritakan tentang tokoh yang berkecimpung dalam dunia sains, dan kebetulan atuknya Aqila adalah salah satu tokoh tersebut. Sayangnya belum sempat Aqila mewawancara atuknya, tetapi atuknya sudah terbang ke UK untuk melakukan tugas penelitian di sana. Kebetulan Aqila ini dihadiahkan sebuah buku yang diberikan oleh Kak Raudah. Buku itu berkenaan dengan astronot atau angkasawan yang ditulis oleh Puan Suraya, iaitu seorang astronom yang tengah meneliti tumbuhan yang boleh bertahan hidup di luar angkasa. Masalah Aqila ni selesai kerana mendapat hadiah daripada buku itu yang diberi oleh gurunya, yang menyarankan Aqila ni mewawancara Puan Suraya dalam pilotnya bagi menggantikan atuknya. Aqila pun berusaha lah agar Puan Suraya bersedia tampil dalam pilotnya dengan adanya beberapa syarat yang perlu Aqila selesaikan, baru Puan Suraya boleh bantu. Saya bersedia membantu kamu, asalkan kamu mengerjakan beberapa ujian. Kalau kamu lulus, saya mau membantu kamu. Tetapi korang tahu apa syarat dia? Korang tengok cerita tu. Tapi malangnya tidak mudah kerana Puan Suraya ni tengah sibuk mempersiapkan penelitiannya tentang luar angkasa. Kemudian Aqila juga harus bersaing dengan peserta yang lain, iaitu Jun yang dibawa watak oleh Azra Mairaina sebagai pelajar cerdas pilihan dari sekolah luar negara. Jadi mampukah Aqila menang dalam pertandingan ini? Ke dia tak menang? Ke sebaliknya? Korang kena tengoklah. So bagi saya, best di filem ni adalah banyak sangat nilai-nilai yang baik dan sikap-sikap yang boleh dicontohi. Kemudian dalam cerita ni juga banyak satu perkongsian yang kita tak payah nak cari. Sebabnya bagi sesiapa yang minat astronom ataupun angkasawan lah, sebabnya kat dalam tu banyak benda yang yang dikongsikan bagi penelitian yang di luar angkasa. Bolehlah tengok cerita ni. Okay, jadi inilah sedikit sebanyak sinopsis filem ini yang dapat saya kongsikan. Seterusnya, jom kita tengok nilai-nilai baik ataupun nilai buruk yang ada dalam filem ni. Jadi saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Maaf salah silap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akmal Nazira binti Zahir, termometrik I18303 271.
Okey, insyaAllah hari ini saya akan menerangkan tentang nilai kebaikan yang terdapat dalam filem Iqra My Universe. Okey, di dalam filem Iqra My Universe ini memiliki banyak nilai kebaikan. Okey, antaranya yang pertama, harus diniatkan mencari redha Allah. Okey, dalam adegan ini, waktu pada saat Hari Raya Aidilfitri ditampilkan dan Akila ini dapat bertemu dengan opanya, iaitu datuknya yang baru pulang dari Inggeris. Okay, Akila berbincang dengan datuknya dan mengatakan walaupun Akila ni kalah dalam pertandingan untuk membuat vlog tersebut, namun Akila ni akan tetap mahu menjadi astronot, iaitu angkasawan, dengan cara apa sekalipun. Kalau seandainya aku nggak menang kompetisi ini, apa aku tetap mau jadi astronot? Terus kamu bilang apa? Ya aku jawab, aku tetap mau jadi astronot dengan cara apapun. Walaupun ya sekarang aku kalah di kompetisi ini. Kamu benar, Akila. Kamu gak boleh menyerah. Kalau kamu punya cita-cita, harus fokus untuk bisa menggapai itu. Dan satu lagi yang paling penting, harus diniatkan mencari ridho Allah. Okey, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 56 yang mana bermaksud Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Okey, ayat ini menjelaskan agar kita tidak boleh mudah berputus asa, khususnya dalam nak mencapai cita-cita, dan juga kita tidak boleh mudah menyerah. Okay, hal tersebut juga dilakukan oleh Akila dalam adegan ini. Walaupun Akila ni gagal dalam pertandingan untuk membuat vlog tersebut, tetapi cita-cita Akila ni untuk menjadi seorang angkasawan, seorang astronot dengan cara apa pun. Okay, dengan hanya kita bekerja keras dengan disertai daya juang yang tinggi, sehingga tidak pernah menyerah pada kegagalan, akan membawa kepada kejayaan. Okey, selain itu, adegan yang selanjutnya ialah mengingat solat dalam pekerjaan. Okey, dalam adegan ini, Bu Soraya yang sedang berbincang dengan tentang sains dan ilmiah dengan Akila, bermula dari membuat vlog Akila hingga bagaimana kenderaan NASA berfungsi. Okey, Bu Soraya ni juga menjelaskan mengenai udara bersih di rumah dan ada tumbuhan yang dapat dijadikan sumber udara bersih. Okey, di tengah-tengah perbualan mereka ni terdengar mereka mendengar azan asar dan mereka segera mengerjakan solat asar. Ada dua jenis tanaman yang baik untuk memfilter udara. Salah satu tanaman tersebut mempunyai khasiat untuk kesehatan. Kalau kamu bisa membawa tanaman itu ke sini, baru saya bantu. Tadi tanaman apa, Bu? Sudah asar. Okay, dalam hal ini, solat ni adalah merupakan simbol ibadah dari umat Islam. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Taha ayat 14 yang mana bermaksud, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Okey, berdasarkan ayat ini, solat ni merupakan tiang agama. Dengan solat ni kita dapat mengingat Allah SWT, dan juga dengan solat ini kita dapat mendekatkan diri dengan Allah SWT. Seterusnya, adegan yang terakhir ialah mengenai ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Okey, di dalam adegan ini Akila ni sudah berada di dalam kapal angkasa di England, iaitu National Space Centre Leicester. Okay, di sana Akila memakai pakaian astronot, iaitu pakaian angkasawan, sebagai bentuk nak merasakan pengalaman di angkasa lepas. Okay, Akila ni juga ada memetik apa yang dikatakan oleh datuknya
iaitu menjadi angkasawan ataupun menjadi apa-apa sekalipun selagi mana bermanfaat bagi banyak orang lain. Seperti Opa bilang, mau jadi astronot atau mau jadi apapun, kita bisa bermanfaat. Okey, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 66 yang bermaksud Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Okey, di mana ayat ini menjelaskan tentang wujud dari ilmu yang bermanfaat. Okey, Nabi Musa yang meminta kepada Nabi Khidir untuk berbahagi ilmu dengannya. Okey, hal tersebut ni merupakan contoh dari ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Okey, jadi itu sahaja yang dapat saya terangkan tentang nilai kebaikan yang terdapat dalam filem Iqra' My Universe. Okey, seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan sambung mengenai nilai kebaikan yang ada di dalam filem Iqra' My Universe ini. Okey, kita boleh lihat daripada filem ini, nilai kebaikan yang saya boleh sambung daripada sahabat saya tadi adalah tentang usaha untuk mencapai kejayaan ataupun mencapai impian ataupun mencapai segala sesuatu yang diingini. Iaitu kita boleh tengok dalam watak banyak dalam watak Iqra' My Universe ni yang menunjukkan tentang usaha, iaitu daripada watak utama itu sendiri, iaitu watak Aqila, ataupun watak kawan dia iaitu Fauzi, ataupun ayah Fauzi itu sendiri, yang mana berusaha dalam kejayaannya kan untuk memberikan pembiayaan persekolahan kepada anak dia iaitu Fauzi. Mana kita selalu mendengar pepatah tentang usaha itu tangga kejayaan, yang mana kalau kita nak berjaya, kita perlu ada usaha. Bukan semata-mata kita berdoa pada Allah, kita bertawakal, kita guna alasan apa? Oh, Allah kata mintalah pada aku akan bagi kan. Allah suka kepada hamba-hamba dia meminta kan. Tapi itu bukan sebagai alasan kita untuk kita tidak berusaha dalam sesuatu yang kita nak. Kita kena ada usaha juga. Sebab apa? Bila kita berusaha, barulah kita akan menghargai kejayaan dan kebolehan kita itu sendiri. Kita dapat tengok daripada ayat Al-Quran, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105 yang bermaksud hendaklah kamu berusaha, yakni beramal, kerana Allah itu melihat akan usaha kamu. Okay, maksud ayat ini kita kena ada usaha, kita kena ada iltizam, kita kena ada keazaman dan kesungguhan dalam nak mencapai segala yang kita inginkan. Maksudnya bukan kejayaan tu bukan datang secara bergolek macam tu. Kadang-kadang ada orang menggunakan istilah in tansurullah yansurkum, kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolong kamu. Tidak, itu bukan bermaksud kita buat kerja-kerja kebajikan saja semata-mata tanpa kita usaha sesuatu yang kita nak tu. Contohlah kan, kita sebagai seorang pelajar, kita ada buat usaha-usaha dakwah juga kan. Kita guna ayat in tansurullah yansurkum. Kita kata, oh aku tak perlulah nak baca buku sebab aku dah tolong agama Allah, jadi Allah akan tolong aku dalam peperiksaan, dalam pembelajaran aku. Kita tak boleh kata macam tu. Semata-mata kita tolong agama Allah tapi kita tak mau usaha membaca buku untuk berjaya sebagai seorang pelajar. Jadi macam itulah yang kita kena tengok dalam filem Iqra' My Universe ni. Dia memberikan kita pengajaran tentang usaha dalam kebaikan. Okey, untuk nilai yang seterusnya yang kita boleh lihat, nilai kebaikan adalah pada watak Fauzi, iaitu seorang orang kata anak muda yang masih lagi ingin menyambung pengajiannya. Maksudnya dia ada usaha yang sungguh-sungguh dalam mencapai ilmu, yang mana Fauzi ni dia nak masuk ke pesantren lah kan, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita pondok tahfiz lah kan, orang kata pusat tahfiz, yang mana di pusat tahfiz ni kena ada temuduga dan sebagainya lah kan. Ada tahap-tahap dia untuk dia masuk ke sekolah tu. Jadi dia kena masuk ke sekolah tu, dia ada beasiswa. Jadi Fauzi ni seorang yang
bukanlah daripada keluarga yang senang, maka dia perlu mendapatkan beasiswa tersebut. Maksud kakak gini, kalau nggak salah kan mas, minggu depan ya, pesantren itu akan ngadain ujian. Jadi maksud kakak, biar kamu bisa melakukan persiapan yang matang juga. Terutama untuk hafalannya itu loh, Ji. Itu yang sangat penting, ya. Insya Allah, Kak. Udah, jangan kebawa beban gitu. Tenang aja, bismillah. Kembalikan semuanya pada Allah. Kamu fokus aja sama latihannya. Karena kalau misalnya kamu dapat beasiswanya itu full cover loh. Jadi ada biaya pendidikannya dan juga biaya keseharian kamu. Jadi semuanya di cover. Kan Bapak juga jadi bisa lebih tenang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Kak. Makasih banyak, Kak. Makasih banyak. Sama-sama. Kita boleh tengok bahawa orang yang berusaha dalam mencapai ilmu ini adalah orang yang dijanjikan syurga. Ada dalam hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang mana maksud hadis ni adalah kalau kamu berusaha dalam mencapai ilmu, dalam mencari ilmu, berusaha mencari ilmu, maka Allah akan permudahkan jalan kita ke syurga. Dalam kita hidup ni kan, sebagai anak muda lah kan sekarang ni, tuntutlah ilmu sehabis sebaik mungkin. Sebab apa? Ilmu ni yang akan menjaga kita. Kalau harta, kita perlu menjaga dia, kita perlu ada pegawai keselamatan untuk jaga harta kita. Tapi kalau kita ada ilmu tu yang akan memelihara kita, yang akan menjaga kehidupan seharian kita. Okey, tak kisahlah sama ada anak muda ataupun sudah tua, yang mana kita selalu dengar tentang apa, tuntutlah ilmu sehingga ke negeri China, ataupun tuntutlah ilmu sehingga ke liang lahat kan. Maksudnya tak kisah tua ke muda ke, mencari ilmu itu sangat penting. Kamu jangan risaukan mak. Kau harus pikirkan masa depan kau. Itu yang penting. Oji, kamu sadar gak sih? Gak banyak anak yang hafal Quran atau dapat beasiswa. Apalagi anak preman. Kamu teh beda, Ji, beda. Malah mikirin bapak. Bapak aja mama gak usah dipikirin, Ji. Dari dulu udah biasa hidup susah. Dari sebelum kamu lahir, dia udah biasa hidup susah, Ji. Bukan semata-mata ilmu agama yang kita perlu cari, tapi ilmu duniawi pun kita perlu cari. Tapi yang utamanya adalah ilmu agama. Sebab apa? Agama ini yang akan menyelamatkan kita di alam kubur nanti. Dalam agama ada mengajar tentang Al-Quran, tentang adab, tentang akhlak, tasawuf, tauhid dan sebagainya. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tak kisahlah umurnya muda ataupun tua, carilah ilmu sebanyak mungkin supaya kita boleh memelihara diri kita, supaya ilmu itu boleh menjaga kita di dalam kubur nanti, insya-Allah. Jadi itu saja nilai kebaikan daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syara binti Ilyas, nometri I1830338. Okey, so tadi kita dah tengok, kita dah dengar banyak nilai-nilai kebaikan yang kita dapat dalam cerita Iqra' My Universe ni. So saya akan sambung dengan nilai-nilai keburukan. Okey, nilai-nilai keburukan perlu juga sebut, perlu juga bagi tahu, sebab kita dapat melalui ini, kita dapat ambil pengajaran dan dapat aplikasikan dalam realiti kehidupan kita. Jadi saya masuk pada nilai keburukan yang pertama adalah tidak menyantuni orang tua. Yang mana kita boleh tengok dalam cerita ni, Aqilah ni dia masa tu dia telefon atuk dia, dia nak beritahu atuk dia lah join dia punya vlog. Vlog dia ni tentang tokoh astronot. Okay. Atuk dia ni adalah salah seorang ahli astronot lah. Sebab itulah dia ajak atuk dia untuk join. Bila menang dalam vlog ni, dia boleh pergi ke pusat pelatihan astronot kat luar negara. Sebab tu dia nak sangat. Tapi masa dia tengah telefon atuk dia ni, atuk dia cakap atuk dia perlu pergi ke luar negara. Ada yang ada urusan kerja lah sama kamu. Lepas tu Cuman atuk dia nak bagi tahu. Opa masih bingung cara menyampaikannya. Tapi waktu Aqilah jumpa atuk dia dekat tempat kerja, tapi atuk dia tak tahu nak bagi tahu macam mana. Opa akan tengah pergi atuk dia jauh. explain tu, tiba-tiba dia tutup sebab Kembalinya lama. dia sedih lah, tidak senangkan kerja dia.
untuk buat vlog tu tiba-tiba mengajak sebuah penelitian di sana. ditutup. Tapi kalau kita dalam situasi atuk dia pun Halo. kita akan rasa sedih lah Halo, Kila. sebab tiba-tiba orang tutup, orang letak telefon macam tu je. Bukan sebab ada masalah lain ke apa, ini sebab saja tutup. Dalam Islam pun menghormati orang lebih tua daripada kita termasuk dalam sunnah Nabi. Rasulullah SAW bersabda, Inna Jibril sallallahu alaihi wasallam amarani an ukabbir. Maksud dia Jibril telah menyuruhku untuk mendahulukan orang-orang yang lebih tua. Hadis riwayat Ahmad. Okay. Jadi dalam Islam kita kena sentiasa beradab dan menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Pertama-tama pula orang tu adalah sebahagian dalam family kita. Nilai keburukan yang kedua adalah dalam cerita ni adalah mengabaikan pelajaran. Yang mana kita boleh tengok Aqilah dia terlalu fokus dengan dia punya vlog sampai ke dalam kelas pun dia tidur. Ada satu masa tu cikgu tu tengah mengajar, tengah explain lah pasal pelajaran tu. Lepas tu cikgu dia tanya, first tanya umum lah, hasil pertambangan terbesar yang ada di Indonesia. Lepas tu cikgu tu tengok Aqilah, cikgu dia tengok Aqilah, dia macam tak fokus tau. Lepas tu cikgu tu tanya Aqilah, nama daerah-daerah penghasil lepas cikgu tanya tu macam Aqilah macam terkejut lah, dia tak tahu nak jawab apa. Lepas tu lah sebab tu cikgu tu macam nak marah lah juga kan, sebab dia tak fokus apa yang cikgu tu tengah mengajar. Sampai kan jadi dari tadi kamu tidak Aqilah ni pun kena panggil dengan cikgu lagi lah, cikgu guru besar lah. Cikgu tu cakap, cikgu matematik Nanti tu saya akan cakap yang Aqilah ni macam Guru matematika juga bilang dia tidak pernah mengajarkan PKN. dalam hal ni Ini untuk masukan buat ibu kepada Aqilah. suka sangat vlog tu, dia kena lah balancekan benda tu, dan dia perlu balancekan vlog dengan pelajaran dia perlu pentingkan juga pelajaran dia. Sebab dalam Islam ni ilmu pun penting. Seseorang Muslim dapat memelihara akalnya dengan ilmu dan mempergunakan akalnya untuk dapat petunjuk serta nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam Islam menuntut ilmu adalah amalan fardu dan mulia bagi setiap Muslim dan Muslimah. Sebab itulah Islam tuntut supaya bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, supaya semakin tambah ilmu semakin dekatlah diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai keburukan yang ketiga adalah berbohong. Aqilah ni waktu tu Aqilah pergi jumpa mak dia dekat dapur, dia nak beritahu yang dia nak pergi jumpa Puak Suraya untuk buat dia punya vlog untuk sambung dia punya vlog. Lepas tu mak dia tanya Aqilah, kamu dah siap kerja sekolah ke belum? Lepas tu Aqilah cakap, tak apalah, lepas ni lah saya Mama buat. belum tentu ngerti ya sama kompetisi ini. Yang Mama tahu seorang astronot itu mak harus dia bagi tahu lah, pelajaran tu penting kan untuk nak jadi astronot. Pelajaran perlulah penting kan. Lepas tu Aqilah tengok macam mak dia tak bagi je, lepas tu dia terus masuk bilik lah. Masuk bilik buat macam dia nak buat kerja sekolah lah. Tapi tak pun, dia keluar senyap-senyap, maybe nak pergi tingkap. Sebab dia tengok dia dah keluar tanpa pengetahuan mak dia. Lepas tu lepas dia keluar rumah tu, dia pergi jumpa Puak Suraya. Puak Suraya tanya dia, sebelum kamu keluar ni jumpa saya ni, kamu minta izin mak ayah kamu ke belum? Minta izin orang tua kamu ke belum? Lepas tu Aqilah cakap dah. Waktu tu waktu bulan puasa pula dia tipu mak dia tipu Puak Suraya. So dekat sini berbohong ni adalah dalam Islam adalah satu perbuatan yang kejilah dan berdosa besar. Kan dalam Islam pun tak boleh berbohong. Sebab berbohong ni merupakan satu perkara aib yang seharusnya dihindari. Kalau kita kerap sangat berbohong dekat seseorang, kamu bila rasa tak kawan tu nak percaya lagi ke kita? Tak lah kan. Sebab itulah kita jangan kerap berbohong. Malah perbuatan bohong ni amat ditegah dalam Islam, kerana ia boleh mendorong kita buat banyak dosa lagi lah. Dalam Islam kita sebagai penganut dianjurkan untuk bercakap jujur dan bercakap benar. Itu saja yang saya dapat kongsikan nilai-nilai keburukan yang ada dalam cerita Iqra' Main
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Khairila Alifah binti Sulaiman, nombor KMP I20104383 daripada Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak. Jadi hari ini saya nak beri tentang Fila Iqra My Universe. Kenapa semua orang kena tengok cerita Iqra My Universe tu. Cerita tu dia sangat best. Dan bila kita tengok cerita tu, dia membuatkan kita menjadi lebih semangat untuk kita capai apa yang kita nak. Dalam cerita tu, dia tentang seorang gadis bernama Akila yang nak sangat jadi astronot. Jadi, dia bersungguh-sungguh supaya dia boleh capai apa yang dia nak. Macam-macam halangan yang dia hadapi sebelum dia capai apa yang dia nak. Jadi, dia buat video untuk vlog tu supaya dia boleh menang pertandingan tersebut. Tapi bermacam-macam halangan yang dia hadapi. Jadi dalam vlog dia tu, dia berharap supaya dia bertemu dengan seorang wanita yang dia dikenali dalam satu buku yang dibeli oleh seorang kakak yang nama Hidayu, tak silap. Dan kakak tersebut memberi buku yang bertajuk Suraya. Jadi wanita bernama Suraya ni adalah salah seorang astronot yang mengkaji tumbuhan yang berada di angkasa lepas. Jadi Akila ni dia teringin sangat nak Bu Suraya ni berada dekat dalam vlog dia supaya dia boleh menang pertandingan vlog tersebut. Jadi macam-macam cabaran dan halangan yang dihadapi sebelum dia dapat sampai ke tempat yang dia betul-betul nak. Dia dah betul-betul dapat apa yang dia nak. Maksudnya dia berjaya memujuk Bu Suraya untuk berada dalam vlog dia. Jadi bila dia dah kumpul semua video tu, dia nak cantumkan dan letak kat dalam laptop. Tiba-tiba terjadi pula satu perkara semasa keadaan dia di rumah, adik dia telah mencabut kabel daripada phone ke laptop tu. Dan adik dia main phone, kemudian adik dia letak phone dia dalam macam akuarium kecil ikan bulat macam tu. So jadi daripada situ dia rasa macam harapan dia musnah. Dia tak dapat menang vlog tersebut. Tapi Akila ni jadi bukan seorang gadis yang cepat melatah lah, cepat marah walaupun dia tahu adik dia buat, tapi dia tak ambil keputusan macam dengan marah adik dia apa semua. Jadi daripada situ kita nampak perwatakan Akila ni, dia seorang gadis yang sangat baik. Dia seorang gadis yang tak mudah marah. Jadi Akila ni macam walaupun dia memang marah dalam hati dia sebab dia tak boleh menang vlog tersebut, tapi dia tak marah adik dia sebab walaupun dia tahu adik dia buat. Lepas tu bila satu hari waktu tu dah hari raya, salah seorang daripada rakan dia yang bernama Fauzi datang ke rumah dan menunjukkan video bahawa Akila ni ada kawan sekelas yang memang buat video juga, video vlog apa semua tu. Jadi Fauzi ni tunjuk dekat Akila tentang vlog kawan dia tersebut. So bila dia tengok, lepas tu macam Akila tengok, lepas tu Akila cakap kawan dia tak menang ke video tu sebab dia kata video kawan dia tu dah okey. Lepas tu Fauzi cakap tengok lagi ada video Akila, ada video atas nama Akila. Jadi Akila pun buka video tersebut. Bila buka video tersebut, rupanya video tersebut daripada Bu Suraya. Bu Suraya cakap sepatutnya Akila dah upload video tersebut, tapi Akila tak upload sampailah tarikh akhir pertandingan tu. Jadi Bu Suraya ni sebenarnya dah copy video yang Akila buat tu, dan dia telah macam Bu Suraya dah postkan video tersebut. Bertemu dengan Akila, saya melihat bahwa Akila membuat video ini bukan hanya untuk kompetisi, tapi dia ingin belajar sesuatu dari saya. Buat saya, semangat belajar adalah modal utama untuk menjadi ilmuwan. Akila memberi saya semangat baru untuk tetap menjadi peneliti luar angkasa. Akhirnya Bu Suraya menawarkan Akila untuk pergi ke tempat yang Akila inginkan selama ni, untuk
menjadi seorang astronot. Jadi Aqilah berada di luar negara, pergi ke tempat yang dia inginkan. Jadi bila kita tengok cerita tu, dia nampaklah macam kita, bila kita sebagai seorang manusia, kita inginkan sesuatu benda, kita berusaha daripada kita tak ada apa-apa, daripada kita kosong sampai kita berjaya. Maksudnya kita tak boleh terus berputus asa. Macam bila kita tak dapat apa kita nak, kita terus berputus asa. Kita tak boleh macam tu. Sebab sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang beragama Islam, bila kita inginkan sesuatu, kita kena berusaha. Bila kita dah berusaha, kita kena tawakal kepada Allah SWT. Sebab Allah yang akan memberi rezeki tersebut. Jadi kita kena berusaha bersungguh-sungguh supaya kita dapat apa yang kita nak. Jadi diharapkan semua orang dapat tengok filem Iqra My Universe sebab cerita tu sangat bagus dan sangat menaikkan semangat kita, dan cerita tersebut membuatkan kita tidak mudah putus asa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safratul Adwa binti Kalana. Nama matrik I183033262. Okey, tadi kita sudah tengok berkaitan dengan sinopsis, nilai-nilai kebaikan dan juga nilai-nilai keburukan serta review berkenaan dengan filem ini. Okey, sekarang kita masuk dalam cadangan penambahbaikan. Pada pendapat saya sendiri, secara overall untuk filem ini sangat-sangat best dan sangat-sangat menarik. Boleh dikatakan filem ini sangat recommended lah untuk ditonton oleh seluruh lapisan masyarakat. Kiranya semua orang boleh tengok cerita ni. Okey, kenapa? Sebab filem ini bukan sahaja memberi nilai-nilai motivasi kepada penonton, tetapi apa yang lagi menarik, apa yang lagi best, sebenarnya filem ini banyak mengeluarkan kesan-kesan emosi kepada orang-orang yang menontonnya. Okey, kalau kita hayati cerita ini dari awal sampailah akhir, sebenarnya kita boleh nampak dekat situ bahawa filem ini banyak memberi kesan-kesan sentimen kepada kita, kepada penonton. Boleh dilihat pada awal penceritaan ketika scene Aqilah kalah di dalam pertandingan. Okey, kalau kita hayati scene itu, sebenarnya kita boleh merasai apa yang dirasakan oleh Aqilah pada ketika itu. Tapi bila masuk dalam cadangan penambahbaikan, bagi saya ada satu yang saya harap boleh ditambah baik lagi, iaitu alangkah bestnya kalau pengarah filem Iqra My Universe ini buat jalan cerita filem ini dengan lagi dramatik, orang kata lagi wow, yang lagi menarik lah. Sebab apa? Sebab pada pendapat saya sendiri, filem ini tidaklah berapa menunjukkan konflik yang dramatik sangat. Kita boleh nampak dalam filem ini banyak scene-scene ataupun konflik di dalamnya, dan antaranya ialah ketika kejadian di mana telefon Aqilah rosak disebabkan oleh hal-hal yang kecil, disebabkan oleh perbuatan adiknya sendiri yang secara tidak sengaja memasukkan telefonnya ke dalam air, dan konflik ini disampaikan dengan sangat mudah sebenarnya. Okey, bukan itu sahaja, antara scene yang lain pula ialah cabaran-cabaran yang untuk beradaptasi di ruang angkasa yang tidak bergravitasi, seorang astronot akan sebenarnya tidaklah sesusah mana sehingga kan boleh menampakkan perjuangan Aqilah tersebut dekat situ. Okey, itu adalah antara konflik-konflik yang bagi saya orang kata konflik-konflik yang tidak dramatik sangatlah. Okey, itu untuk cadangan penambahbaikan. Berapa bintang boleh bagi dalam filem ini? Daripada 5 bintang, saya bagi 4.9. Okay, sebab apa? Disebabkan filem ini banyak memberikan ataupun mengeluarkan unsur-unsur yang boleh memotivasikan kita sebagai penonton. Okay, antara unsur-unsur yang terdapat dalam filem ini yang kita boleh nampak ialah unsur dakwah. Okay, boleh dilihat ketika scene Aqilah dan juga Fauzi yang datang ke rumah keluarga Kak Raudah, yang mana ketika itu suami Kak Raudah bercerita tentang cerita-cerita zaman Nabi yang terdahulu. Okey, berkenaan dengan cerita Isra Mi'raj, yang mana
adalah orang pertama yang naik ke langit. Okey. Sekarang gini deh, aku tanya sama kamu, siapa astronot pertama dari bumi? Yuri Gagarin? Nabi Muhammad SAW. Itu bertepatan pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Dan sholat 5 waktu hari itu ditetapkan. Nah, Nabi Muhammad itu tembus sampai langit ke-7 loh. Wah, bisa ya? Gimana tuh caranya? Pada saat itu Nabi Muhammad itu dibantu oleh malaikat Jibril tentunya atas izin Allah. Nah, tapi mukjizat tersebut hanya istimewa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Melihat dari sini kita boleh nampaklah di situ surat adanya Ar-Rahman, Allah unsur-unsur berfirman, dakwah, tetapi secara sesungguhnya penceritaan. Jadi manusia secara tidak mustahil langsung menembus kita penjuru dari langit dan bumi ada orang yang tanpa dari kekuatan, tidak tahu daya, pertolongan dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. mengetahui cerita tersebut. Okey, itu adalah unsur dakwah, dan selain itu terdapat juga unsur-unsur akhlak, nilai-nilai akhlak. Okey, dan nilai-nilai akhlak ni memang banyak dalam cerita ni. Antara contohnya adalah kepribadian diri Fauzi itu sendiri. Okey, yang mana kalau siapa-siapa tengok filem ini, kita boleh nampak bahawa Fauzi ini seorang yang sangat ataupun seorang yang berakhlak lah, sangat patuh ibu bapa, sayang ibu bapa, menghafal Al-Quran, dan lagi satu, Fauzi ini dia tidak malu dengan status keluarganya yang orang kata datang daripada keluarga yang susah. Okey, ada satu scene tu bila ayahnya hantar Fauzi untuk masuk ke asrama pada hari pertama. Mak, kalau bikin kerupuk, ayahnya ada bertanya bahawa adakah Kalau Fauzi mau, ini malu Papa bawa ke sini. dengan barang yang diberikan oleh Mau. ibunya, dan Fauzi kata tidak. Nggak malu. Okey, kita boleh nampaklah Nggak. dekat scene tu, selain daripada part-part sedih, terharu, kita boleh Yaudah, kalau lihatlah gitu, bahawa Fauzi ini adalah Bapak seorang pamit dulu ya. anak yang berakhlak, seorang anak yang tidak malulah dengan status keluarganya. Okey, itu adalah unsur-unsur yang antara unsur-unsur yang terdapat di dalam filem ini. Dan tahu lagi dalam tentang cerita ini, bolehlah tengok filem Iqra My Universe. Okey, itu antara sebab saya bagi 4.9. 0.1 tu kalaulah pengarah filem itu menjadikan jalan cerita filem ini lagi dramatik walaupun sikit. Okey, memang filem ini orang kata memang the best, sangat-sangat the best lah. Okey, semua benda ada dalam tu. Okey, itu sahaja dari saya.